warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir karim. Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Pertama sekali terima kasih kepada pengurusi, seterusnya ahli-ahli kuasa ihsan, sahabat, teman-teman sedang yang dikasih sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi diberi kesempatan, umur kita, kesihatan kita, tenaga kita. Moga-moga kapital atau modal ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita mengisi bekalan kita di atas dunia ini sebelum kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan buka kitab. Kitab ni kitab moden, bukan kitab kuning. Kitab kuning buku kuning pula. Kitab moden tajuk dia Panduan Lengkap Formula Solat Sempurna. Mungkin teman-teman atau saudari dah baca buku ni di Malaysia. Bahasa digunakan bahasa moden dan pendekatan pun agak moden dan lebih kepada pandangan empat mazhab. Pandangan mana yang sesuai. Jadi malam ni untuk mukaddimah ataupun introduction, insya-Allah kita akan tengok beberapa muka surat yang pertama untuk kita mengambil sedikit semangat di sebalik penulisan buku ni lah. Banyak buku-buku yang boleh kita cari di luar sana yang membicarakan tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pendekatan yang pelbagai lah. Ada pendekatan satu mazhab, sebagai contoh pendekatan mazhab, pandangan mazhab Syafi'i sahaja. Ada pendekatan yang mengambil pendekatan Ahlul Hadis yang kita sebut sebagai Salafi. Okey. Ada pendekatan yang campur. Jadi pendekatan yang dibawa oleh pengarang kitab kita ni lebih kepada pendekatan empat mazhab. Okey. Khususnya saya kira agak sesuai bila mana kita berada di luar negara. Okay. Jadi insya-Allah kita cuba mengambil sedikit manfaat daripada tulisan beliau ni. Kebetulan pengarang kitab ni Dr. Zahruddin Dr. Rahman ni sahabat saya dulu. Duduk serumah masa belajar dulu. Bila masa di Universiti Melayu. Kita tengok sedikit sebelum pergi kepada dia punya poin-poin utama. Kita tengok kata pengantar. Mencari rahmat di sebalik perbezaan cara bersolat. Mencari rahmat di sebalik perbezaan cara bersolat. Solat merupakan tiang agama dan menjadi tunggak amalan seharian kita. Siapa yang ada contoh tu boleh tengok muka surat 7 sebelum muka surat 1. Solat merupakan tiang agama dan menjadi tunggak amalan seharian kita. Dalam hadis pun disebut as-salatu imaduddin. Solat itu merupakan tiang agama. Imad. Kalau dalam zaman sekarang, zaman moden ni jarang kita jumpa rumah yang kat tengah rumah tu ada tiang. Macam masjid kita ni tak ada tiang kat tengah kan? Tapi kalau rumah kampung dia ada tiang, dipanggil tiang seri. Tiang tu yang menyerikan rumah, mengindahkan rumah, kan? Dan biasanya tempat tu lah tempat jin bertandah. Tiang seri. Jadi solat yang kita buat hari-hari ini merupakan tiang agama. Man aqamaha faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Siapa yang mendirikan solat, maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat,
wa man tarakaha faqad hadama din. Siapa yang meninggalkan solat, dia telah menghancurkan agama. Hari ini kita bincang nak mendirikan agama, nak kita kata membangunkan agama dalam keadaan ramai di luar sana yang masih lagi tidak salat, meninggalkan salat. Mana mereka ni sebenarnya telah meruntuhkan agama. Disebab itu antara usaha yang paling baik adalah usaha kita mengajak manusia untuk salat. Yang kita yang dah salat, yang dah istiqamah ini, kita memperbaiki salat kita. Yang kawan-kawan kita yang belum salat, belum istiqamah salat, kita ajak mereka supaya bersama-sama kita untuk salat. Manusia di luar sana itu pelbagai. Jadi pendekatan kita pun kena pelbagai. Apabila kita keluar daripada kelompok masyarakat atau qaryah kampung atau taman tempat kita tinggal, kita akan berhadapan dengan orang yang melakukan salat dalam pelbagai kaedah dan cara yang berlainan. Tambah lagi kita duduk overseas, luar negara. Kita tengok macam dalam satu soft tu macam-macam ragam orang melakukan perilaku solat, perangai solat dia. Ada yang angkat takbir, angkat tangan, ada yang tak angkat tangan, ada yang letakkan tangan tu atas dada, ada atas pusat, bawah pusat. Ada yang tak letak mana-mana, relax kan. Jadi kita jumpa lah bila kita duduk kita keluar daripada kampung kita akan jumpa perkara-perkara yang mungkin di peringkat awal ni kita rasa pelik. Kat kampung kita mana ada. Setiap kali subuh mesti kita baca kunut. Datang sini orang tak baca kunut. Kan? Betul tak? Jarang sangat kita pergi masjid-masjid yang baca kunut semasa subuh. Kita kat kampung kita duduk sembang, kita duduk berbahas, kunut panjang ke kunut pendek? Kunut pendek kunut. Kunut panjang kunut. Kita duduk bahas yang tu. Tapi di luar ni orang bahas nak baca kunut, tak baca kunut. Dengan hujah dan dalil masing-masing. Sebab tu saya selalu sebut bila kita duduk luar negara ni, biar kita punya pemikiran kita terbuka. Kita buka seluas-luas. Kita buka seluas-luasnya supaya kita dapat mengambil pengalaman ilmu sebanyak-banyak mungkin. Satu ulama menyebutkan dalam bahasa Arab disebutkan singa itu al-asad laula firaqal ghabat maftarasat. Singa itu kalau dia duduk dalam hutan je, orang takkan takut kat dia. Tapi kalau dia keluar daripada hutan, masuk bandar, masuk bandar Melbourne ni, pergi ke Skydeck lah, orang akan takut. Sebab orang tahu perangai singa ni dia akan makan orang ataupun dia akan ni lah. Tapi kalau duduk dalam hutan, orang tak kisah kat dia pun. Sama juga kita lah. Kalau kita tak keluar daripada kampung kita tak akan dapat mutiara-mutiara ilmu yang kita kata yang mendalam, yang detail, yang hebat. Sebab tu ulama-ulama dahulu, kita bacalah kisah Imam Syafi'i ke Imam Ahmad ke Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Mereka ini sentiasa ada dalam hati mereka keinginan untuk travel. Disebut sebagai rihlah ilmiah atau rihlah fi talabil hadis. Mereka travel untuk mencari ilmu. Sebab tu mereka ini boleh lahir sebagai seorang ulama mujtahid. Imam Syafi'i rahimahullah belajar bahasa Arab sahaja hampir 20 tahun. Bahasa Arab saja. Bahas nahwunya, grammarnya, sorofnya, morfologinya, balaghahnya, bayannya, badi'nya. Kita belajar anak hantar dah sembah kemah lah. Anak hantar antum pun tak tahu kan? Jadi kadang-kadang kita ni cepat sangatnya bila kita dapat satu ilmu, kita mula kita rasa kita dah hebat. Sedangkan bahasa Arab ni bukan nahwu sorof saja, bukan grammar, bukan sintaks dengan morfologi saja. Banyak lagi bidang pecahan-pecahan bila kita belajar bahasa Arab. Ada kaitanlah dengan solat. Itu saya selalu sebut pada kawan-kawan, kita nak faham agama ni, kita kena belajar bahasa Arab. Kita kena usaha belajar bahasa Arab.
Takkanlah kita baca dalam solat kita baca Al-Fatihah sebagai contoh. Kita baca surah. Kita baca tahiyat. Kita baca bacaan semasa duduk antara dua sujud. Semua tu kita tak faham. Jadi apa kebonda solat kita? Kan? Seolah-olah orang kita bercakap bahasa Kelantan dengan orang Perancis. Dia pun tak faham, kita pun tak boleh nak memahamkan dia. Itulah perilaku ataupun maksudnya bila mana kita baca dalam solat, bacaan-bacaan yang kita sendiri tak faham. Sekarang ni kalau kita reflect balik, kita muhasabah balik, bacaan-bacaan dalam solat kita ni kita faham tak? Faham tak dalam bacaan dalam solat kita? Kita faham tak? Satu level faham kan? Yang kedua menghayati, faham apa dia tadabbur, menghayati makna di sebalik bacaan-bacaan tadi. Suatu sering berlaku dalam solat bila kita rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Setengah tambah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Masa sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Setengah orang tambah wa bihamdihi. Bila kita baca subhana rabbiyal azim, maksud dia maha suci Allah yang maha agung, maha besar. Tapi masa rukuk tu lah kita balik kampung pergi makan pulut durian. Betul tak? Masuk dalam solat Allahu Akbar, teringat kunci yang hilang tu ada kat dalam apa dia dalam laci. Dekat rumah ataupun dekat pejabat. Betul tak? Waktu solat kita tidak berkesan yang Allah Ta'ala sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu boleh mencegah manusia daripada perbuatan fahsya' dengan munkar. Sebab kita solat kita tak faham. Kan? Jadi kena belajar bahasa Arab. Tak pandai bahasa Perancis pun tak apa. Sebab solat tak ada orang angkat takbir bahasa Perancis. Tak ada orang angkat takbir Allah Maha Besar. Tak ada. Kan? Ataupun Allah is the greatest. Tak ada. Allahu Akbar. So kena belajar bahasa Arab. Selain daripada membantu kita untuk faham Al-Quran. Jadi usahakanlah cari mana-mana tempat yang kita boleh belajar bahasa Arab. Masa muda lah, dari masa tua dah ada anak, kaki dah terikat lah. Bila dah bekerja, tak usah sembang lah. Bila dah kerja, balik 9 to 5, balik 9, pukul 9 malam, bila nak pergi majlis. Ada itu pengalaman yang saya tengok lah. Jadi masa muda ni, masa kita masih tenaga kuat, kita gunakanlah sepenuhnya tenaga kita untuk kita belajar. Khususnya selain daripada bidang akademik ni, kita belajar ilmu-ilmu yang boleh membantu kita faham Al-Quran, faham hadis. Khususnya kita faham bacaan-bacaan dalam solat kita. Dia bagi contoh kat sini. Antara senario solat yang berbeza-beza ini misalnya, yang pertama, formasi rukun fi'li yang berbeza-beza. Rukun fi'li, rukun perbuatan dalam solat. Qiyamnya, rukuknya, sujudnya. Kita selalu jumpa orang yang solat dia punya sujud, sebagai contoh dia sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud kedua, tak ada tamak-ninah macam orang kata macam ayam apa dia patut beras. Sujud, duduk antara dua sujud, terus sujud kedua kan. Tak ada tamak-ninah. Boleh ke tak boleh? Itu kita akan bincang kan? Kalau dalam kita belajar dulu mazhab Syafi'i, kena ada tamak-ninah kan? Yang kedua disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram, pelbagai gaya tangan yang berbeza-beza. Ada orang angkat macam biasalah, angkat macam ni kan, Allahu Akbar. Ada yang macam ni, ada yang macam nak terbang. Kat kampung saya dulu ada yang sampai pusing-pusing. Nampak sendiri, sampai pusing-pusing. Sebab apa? Sebab dia nak masukkan niat. Sebab niat itu mesti kita masukkan, sempurnakan masa kita ucap A. Allahu Akbar, A, masuk niat. So niat, selagi niat tak masuk, dah tekan dah butang enter tu, tapi tak masuk lagi. Selagi niat tak masuk, lagi telah ada pusing. Allah, masuk Akbar. Kan? Itu pun belum lagi kita bincang usolli tak usollinya. Okey. Jadi macam-macam. Jadi
itu sebenarnya yang perlu kita belajar. Bila kita belajar, barulah kita tahu cara atau kaedah yang sebenarnya. Selain daripada kita belajar kaedah yang betul, kita boleh mengelakkan gangguan ataupun bisikan syaitan semasa kita solat. Satu lagi saya pernah jumpa, ni orang dah tua, dah berumur lah. Sekali kita kadang-kadang kita tengok kesian juga kan. Bila dia nak masuk salat, dia angkat usalli kan. Imam dah Allahu Akbar, imam baca Al-Fatihah. Dia usalli tak habis lagi, usalli. Imam habis wal-dhalli, dia pun usalli baru masuk usalli fardhu nazibi salat rakaat ma'mum lillahi ta'ala. Allahu Akbar boleh. Kan? Atau bismillah pula. Tak. Bismillah tu dekat belah-belah kali. Imam habis contoh imam baca qul huwallahu ahad kan. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Dia pun baru boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah satu nafas. Waladhdallin boleh rukuk sekali dengan imam. Tetapi di luar solat bila kita sembang, bila kita bercakap, dia boleh cakap normal. Boleh cakap macam biasa. Tapi bila masuk saja dalam solat, angkat takbir je Allahu Akbar, syaitan datang. So kita tahu bahawa di situ adalah gangguan was-was daripada syaitan. Syaitan ni memang kerja dia punya KPI dia dan kacau kita. Memang KPI dia punya job scope dia kacau kita masa kita salat. Yang masalahnya kenapa kita pergi layan dia? Pasal kita layan dia. Dia mula kacau kita masa kita ambil wuduk lagi. Tu yang kadang-kadang basuh tangan tu sampai belah-belah kali. Basuh muka tu sampai basah. 3 kali dah cukup dah. Tapi datang was-was, rasa tak sempurna lagi. Basuh sampai basah baju, basah kali. Macam mandi. Jadi kita kena, yang kat depan ni tak adalah tu orang lain Yang lain ni semua alhamdulillah. Kemudian yang ketiga dia kata ketika qiyam. Ada yang meletakkan tangan di dada, saya dah sebut tadi. Yang lain meletakkan tangan di pusat. Ada yang meletakkan tangan di bawah perut. Ada yang tangan terus lurus ke bawah. Ini biasa kita jumpa lah. 4 jenis formasi letak tangan. Ada ke atas. Kadang-kadang atas ni lagi. Biasa kita jumpa kat dada lah, kat sini kan. Ada yang atas pusat, ada bawah pusat, ada yang relax gitu kan. Jadi kalau kita tak pernah jumpa, kita kata pelik ni acara sesat lah. Tapi bila kita mengaji, ada hujah-hujah dan dalil masing-masing. Jadi bila kita tahu, kita akan bersifat terbuka. Barulah kita faham kata-kata ulama, ikhtilafu ummati rahmatun. Setengah kata hadis. Ini pandangan saya mengatakan ini bukan hadis. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan pandangan di kalangan umatku, khususnya di kalangan ulama mujtahid, adalah merupakan satu rahmat kepada kita semua lah. Dalam keadaan-keadaan yang tertentu, kita boleh mengamalkan ataupun kita ambil pandangan, khususnya dalam fiqh, ulama yang berbeza pandangan daripada mazhab yang kita pegang. Tahiyat akhir, berbagai cara dan kedudukan kaki. Biasa kat sini kalau kita semayang, kita solat di masjid yang bermazhab Hanafi, tahiyat akhir dia solat, cara duduk dia sama dengan tahiyat awal kan. Gitu lah. Kemudian memberi salam. Orang Syiah memberi salam dengan menepuk paha 3 kali. Mungkin maksud mereka bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan atau menamatkan solat. Kalau kita perhati Syiah bila cara dia bagi salam, dia tak bagi salam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bila dia nak tamatkan solat dia akan tepuk 3 kali. 2 kali, 3 isyarat tepuk di paha. Bukan tak kena paha bukan tepuk macam tu dia hanya isyarat saja. Setengah mengatakan bagaimana pengarang kitab kita sebut, dia untuk menamatkan ataupun membatalkan solat dia. Ada setengah mengatakan itu merupakan isyarat kepada melaknat 3 orang sahabat. Tepuk pertama mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar. Tepuk kedua mereka melaknat Sayyidina Umar. Tepuk ketiga mereka melaknat Sayyidina Uthman. Okey. Beza kan? Kalau kita Assalamualaikum. Kemudian kita Assalamualaikum. Itu pun berlaku perbezaan. Mana yang wajib? Salam pertama ataupun salam kedua sahaja. Kita akan bincang. Cuma saya bagi overview kepada
At least kita nampak gambaran bila kita bincang tentang solat ni, banyak perilaku yang boleh kita atau isu-isu yang kita boleh bincangkan. Masa solat seterusnya, masa solat yang berbeza-beza. Solat asar di masjid India